Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Insyirah binti Muhammad Kamal, 050810. Baiklah, pada kali ini saya ingin membincangkan tentang kaedah yang terdapat dalam qawaid fiqhiyah. Salah satunya ia merupakan pecahan yang kecil daripada kaedah musyaqqah tajlibul taisir, iaitu kesukaran membawa kepada kemudahan. Jadi pertamanya saya ingin menerangkan tentang apa itu kaedah fiqh. Kaedah fiqh adalah suatu ilmu yang berkaitan dengan penjelasan tentang hukum-hukum yang umum. Kaedah fiqh juga boleh ditakrifkan sebagai hukum syarak secara keseluruhannya yang merangkumi pelbagai masalah tentang hukum fiqh. Terdapat pelbagai kaedah fiqh yang telah diperkenalkan oleh para ulama bagi menyelesaikan permasalahan yang baru yang timbul sama ada setiap hari ataupun pelbagailah. Jadi kaedah-kaedah yang diperkenalkan itu jelas memberi impak yang positif dalam memelihara kemaslahatan ummah terkini. Jadi terdapat 5 kaedah utama yang disepakati di dalam kalangan fuqaha. Yang pertama ialah al-umur bimaqasidiha, bermaksud segala urusan berdasarkan niatnya. Yang kedua pula ialah al-yakinu la yazilu bisyak, yang bermaksud keyakinan tidak dihapuskan dengan syak. Yang ketiga pula ialah al-musyaqqah tajlibul taisir, yang bermaksud kesukaran membawa kepada keringanan. Yang keempat pula ialah la darar wa la dirar, yang bermaksud tidak ada mudarat dan tiada yang memudaratkan. Dan yang kelima pula ialah al-adah muhakamah, iaitu adat itu adalah penentu. Jadi baiklah, sebelum kita masuk kepada topik yang ingin dibincangkan mengenai tentang al-wukhasu la tunatu bisyak, iaitu keringanan itu tidak dikaitkan dengan keraguan, kita pergi dahulu kepada kaedah mengenai musyaqqah tajlibut taisir. Jadi musyaqqah tajlibut taisir ini bermaksud kesukaran yang menjadi sebab kepada kemudahan dan keringanan. Berdasarkan kaedah musyaqqah ini ialah yang melampaui had biasa dan tidak mampu ditanggung oleh manusia pada kebiasaannya. Bahkan ia mampu memudaratkan diri seseorang dan menghalangnya daripada melakukan kerja amal. Seperti musyaqqah ini yang berpunca daripada puasa tanpa berbuka atau berterusan berjaga malam dalam melakukan ibadat sunat tanpa rehat. Diisyaratkan juga musyaqqah itu umum berlakunya, ada pun yang jarang-jarang berlaku, maka musyaqqah itu tidak diambil kira, seperti wuduk perempuan yang istiadah pada setiap kali sembahyang fardu. Jadi musyaqqah juga diguna pakai dalam kes-kes yang tertentu yang melibatkan kesukaran sehingga melibatkan kemudaratan kepada dirinya atau harta benda. Sebagai contoh, puasa orang yang sakit sehingga membawa kepada sesuatu yang bahaya, maka mereka boleh meninggalkannya, tetapi wajib bagi mereka untuk menggantikannya semula setelah mereka sihat. Antara contoh yang tidak termaktub dalam musyaqqah ialah kemudaratan itu tidak menggunakan air yang sejuk untuk berwuduk hanya kerana tidak tertanggung dengan kesejukan air tersebut, maka ia tidak menjadi sebab dan tidak dibenarkan untuk mengamalkannya sebagai ia itu adalah suatu rukhsah. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam kaedah musyaqqah tajlibut taisir ini ialah qala ta'ala wa ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj, iaitu dan tidak dijadikan kesukaran ke atas kamu di dalam agamamu. Dan hadis daripada Rasulullah SAW yang bermaksud sesungguhnya dibangkitkan kamu dengan kesenangan dan tidak dibangkitkan kamu dengan kesusahan. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Antara sebab yang menjadi keringanan dalam syariat Islam ini antaranya ialah musafir, penyakit, paksaan, kekurangan, terlupa, kejahilan dan umum albana, iaitu kesukaran secara umum. Jadi apa itu musafir dari segi musyaqqah tajlibut taisir ini? Jadi musafir itu atau mengembara atau dikatakan bermusafir dalam perjalanan yang jauh, kita berjalan lah. Jadi maka hukum syarak mengharuskan qasar sembahyang, iaitu solat qasar
ataupun jamak ketika dalam perjalanan dan meninggalkan puasa atau menyapu khuf lebih daripada kadar sehari semalam dan menggugurkan solat Jumaat. Yang kedua, penyakit. Penyakit ni dalam syarak telah memperuntukkan hukum rukhsah terhadap pesakit. Okey, antaranya syarak telah mengharuskan ia bertayamum jika dikhawatiri penyakit itu semakin melarat dan bertambah sakit sekiranya dia mengambil wuduk menggunakan air. Jadi diharuskan kepadanya untuk bertayamum. Okey, so yang ketiga pula ialah dari segi paksaan. Orang yang dipaksa atau disuruh secara tanpa rela dengan sesuatu tindakan yang boleh mengancam nyawa atau anggota badan, seperti dipaksa melafazkan perkataan kufur, maka diharuskan ia dilafaz dengannya. Akan tetapi iman di hatinya tetap adalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, yang keempat pula dari segi kekurangan. Dalam kaedah ini, dalam kaedah musyaqqah tadribul taysir ini, kekurangan ini tidak dikenakan kepada kanak-kanak yang kecil ataupun orang gila, kerana mereka tidak waras ataupun kanak-kanak itu masih belum baligh. Jadi dikenakan kekurangan kesukaran kepadanya dalam kemudahan melakukan ibadah kepada Allah. Okey, yang kelima pula ialah terlupa, iaitu terlupa ini tidak dianggap satu kesalahan dosa yang besar yang dilakukan dengan sebab terlupa, seperti makan dan minum pada siang hari di bulan Ramadan. Okey. Yang keenam pula dari segi kejahilan. Okey, kejahilan juga termasuk dalam keuzuran yang membawa kepada keringanan, seperti seseorang yang tidak tahu rakan kongsinya telah menjual sebahagian rumah yang dimiliki secara berkongsi, maka syarak membenarkan hukum syufa'ah di antara mereka berdua. Dan yang terakhir pula ialah kesukaran umum. Apa itu kesukaran umum? Okay, kesukaran umum ini menjelaskan tentang seseorang yang terkena kekotoran ataupun penyakit, iaitu suatu penyakit yang mana penyakit itu selalu mengeluarkan air kencing. Jadi sekiranya ketika ingin solat, dia selalu terkencing, jadi dibenarkan dia untuk melakukan ibadah dalam keadaan kekotoran. Kita masuk kepada subtopik yang ingin dibincangkan, iaitu keringanan itu tidak dikaitkan dengan rukhsah. Okey. Seperti yang kita tahu, rukhsah itu didefinisikan sebagai kelonggaran-kelonggaran yang diberikan oleh syarak kepada manusia, seperti dibolehkan makan dan minum perkara yang diharamkan ketika dalam keadaan mudarat. Okey, jadi ia juga dibolehkan dilakukan ketika dalam jamak dan qasar ketika bermusafir, dan dibolehkan seseorang itu yang berpuasa pada bulan Ramadan boleh berbuka puasa ketika dalam bermusafir. Okey, dalam kaedah ini terdapat kata syak, iaitu kata keraguan yang mengandungi banyak tafsiran. Okey, syak dalam pengertian bahasa bermaksud keraguan sama sekali tanpa had tertentu. Okey, dari segi istilah fuqaha pula, syak adalah keraguan tentang kehadiran atau ketiadaan sesuatu secara seimbang. Ia juga membawa maksud kepada keraguan tentang sesuatu perkara yang sukar dipilih oleh seseorang dalam dua pilihan. Oleh itu, syak ini dapat digambarkan oleh pada seseorang yang mengalami keraguan dalam hatinya, sama ada ia ingin pilih dengan pilihan yang pertama ataupun pilihan yang kedua. Itulah yang dipanggil sebagai syak. Okey. Jadi, apa itu contoh kaedah yang dapat diaplikasikan kaedah ini dalam kehidupan kita? Okey, salah satunya antara yang pertama ialah seseorang itu yang hendak melakukan perjalanan dan masih belum pasti perjalanannya itu telah mencapai 2 marhalah ataupun tidak, maka di tengah perjalanan dia berusaha untuk memastikan perjalanannya itu telah mencapai 2 marhalah ketika dalam bermusafir. Okey, jadi apabila dia yakin sampai pada tempatnya dia telah melebihi daripada 2 marhalah, maka keraguan yang dialaminya itu tidak mempengaruhi rukhsah yang diberikan kepadanya. Tetapi sekiranya perjalanannya itu belum sampai 2 marhalah, dia tidak dibenarkan solat jamak dan qasar. Okey, seterusnya contoh yang kedua, seseorang yang ingin mengambil wuduk tetapi ketiadaan air pada waktu ketika itu.
Jadi ketika dia meragui tentang ketiadaan air atau tidak, maka tidak dibolehkan kepadanya untuk mengambil wuduk kerana dengan bertayamum, melainkan dia meyakini dengan betul bahawa air pada waktu itu memang tiada. Jadi dibenarkanlah dia untuk bertayamum. Tetapi sekiranya dia ragu-ragu sama ada air itu wujud ataupun tidak dibolehkan dia untuk bertayamum. Okey, yang ketiga pula ialah sekiranya seseorang terdampar di sesebuah tempat tanpa bekalan air dan makanan, lalu dia terjumpa dengan khinzir. Okey, pada asalnya dia dibenarkan untuk makan kerana dia sedang berada dalam keadaan mudarat dan dibenarkan untuk rukhsah. Tetapi jika dia ragu-ragu dengan kehalalan khinzir tersebut pada ketika itu, maka keringanan itu tidak dibenarkan ke atasnya. Okey, jadi sebagai kesimpulannya, seseorang itu hendaklah berpegang dengan hukum asal yang diyakini dan menghilangkan syak yang mengganggu fikiran mereka. Okey, kaedah ini hakikatnya menjelaskan bahawa menjadi satu tuntutan kepada setiap individu untuk meninggalkan segala keraguan dan syak dalam kehidupan ketika melakukan keringanan dalam beribadah. Jadi, hal ini sesuai dengan hadis yang membawa ketenangan yang diriwayatkan oleh Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Okey, bahawa Rasulullah SAW telah bersabda, "Tinggalkanlah perkara yang meragukan kamu kepada perkara yang tidak meragukan kamu. Sesungguhnya kebenaran itu adalah ketenangan dan pembohongan itu adalah suatu yang meragukan." Riwayat Al-Tirmizi. Okey, jadi sekian saja itu daripada saya yang membincangkan tentang topik Al-Wakhdu la tunatu bisyak. Jadi harap apa yang diperjelaskan dapat difahami dan dimanfaatkan. Sekian, terima kasih.